Seringkali kita dengar, bahkan mungkin kita sendiri boleh menjawab sekiranya ditanyakan kepada kita, apakah tujuan Allah menciptakan kamu? Tuan-tuan, puan-puan, rahimakumullah, alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama meluangkan masa, meluangkan sedikit kelapangan yang kita ada untuk kita sama-sama mempelajari panduan-panduan tauhid. Kita mungkin mempelajari bahawa rukun Islam yang pertama adalah mengucap 2 kalimah syahadah. Dan setiap daripada kita mampu dan memahami insya-Allah maksud 2 kalimah syahadah tersebut. Namun yang lebih penting daripada itu adalah sejauh mana kita merealisasikan 2 kalimah syahadah yang kita ucapkan setiap hari dalam peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah sebenarnya kepentingan yang pertama dalam kita mempelajari tauhid, yakni merealisasikan tauhid dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali kita dengar, bahkan mungkin kita sendiri boleh menjawab sekiranya ditanyakan kepada kita, apakah tujuan Allah menciptakan kamu? Maka sering kita dengar para guru, para pendakwah, mereka akan sebut, mereka akan menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia ini melainkan untuk menyembahku. Maka tujuannya adalah untuk supaya kita nanti dapat merealisasikan tauhid di dalam ibadah kita kepada Allah. Dalam setiap ibadah kita kepada Allah, dalam setiap doa, doaul ibadah dan doaul masalah, maksudnya dalam setiap ibadah kita sehari-harian dan juga setiap permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan mempelajari tauhid dengan sebenar-benarnya, dengan memahami rangkuman skop tauhid, maka kita akan mampu merealisasikan tauhid dalam peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hendak mempunyai tauhid dalam solat kita kepada Allah, mesti kita mempunyai tauhid dalam zakat kita yang kita keluarkan, tauhid dalam puasa yang kita jalankan, tauhid dalam haji dan umrah yang kita kerjakan, tauhid dalam setiap zikir dan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah yang kita ingin realisasikan, bermaksud apabila kita mempelajari tauhid dengan lebih mendalam, dengan kita memahami apakah maksud sebenar tauhid, apakah rangkuman skop tauhid, maka kita akan lebih jelas dalam ibadah kita bahawasanya tauhid adalah faktor yang paling utama, yang paling mendasar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kerana apa tauhid menjadi faktor yang paling dasar, faktor yang paling asas sekali dalam mempelajari tauhid? Kerana kepentingan yang nombor 2 adalah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima apa-apa ibadah melainkan dengan tauhid. Doa seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya akan diterima sekiranya ia berasaskan tauhid. Sekiranya berlaku penyimpangan daripada tauhid dalam doa, seperti contoh, ia disimpangkan kepada mana-mana perantara di antara hamba itu dengan Allah, maka ia telah menyimpang daripada tauhid. Maka ia akan menyebabkan amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita terkeliru melihat seseorang itu mendapat banyaknya nikmat-nikmat dunia dan kita kaitkan nikmat-nikmat dunia itu kerana Allah
kabulkan doanya. Tidak semestinya, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Bahkan boleh jadi nikmat-nikmat dunia yang Allah berikan kepada mereka yang bermaksiat, kepada mereka yang menyimpang daripada tauhid, itu adalah jalan-jalan ke arah kesesatan yang lebih jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat penting, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita belajar tauhid agar Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan-amalan kita. Baik amalan-amalan yang berbentuk wajib, yang berbentuk fardu ain, solat, zakat, puasa, haji dan sebagainya, berbakti kepada ibu bapa, dan juga amalan-amalan berbentuk sunat, solat-solat sunat, zikir-zikir, tilawatul Quran, kesemuanya mesti berdasarkan tauhid. Tidak boleh ia menyimpang daripada tauhid ataupun berasaskan kepada perkara-perkara yang merosakkan tauhid.